Kalau Prof tak bagi tahu pun, Ustazah nak bagi tahu juga, saya dalam keadaan kenyang. Nasi lemak Madinah yang dimasak oleh saya lebih selesa, memuliakan baginda, memuliakan Kak Roza sebagai panggilan kakak. Masya-Allah. Patutlah semua orang bila saya cakap nak pergi rumah Prof Kamil, Ustazah siapkan perut, Ustazah siapkan perut. Masak sendiri, dan insya-Allah Chef Amirul anak andanya juga insya-Allah chef yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat berkat doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey ke duduk berhimpit-himpit macam ni? Okay. Ni semua follower Prof Muhammad Kamil Ibrahim. Ya. Sebab saya nampak ramainya yang saya kenal. Masya-Allah. Maksudnya kita mencintai benda yang sama. Itu yang saya nak sampaikan. Okay? Sebab itu saya bawa buku karya terakhir. Antara yang saya rasa sangat istimewa apabila sebenarnya tak sempat cerita dengan Prof tadi, Cikgu Razali Kamarudin kan berkawan baik dalam Facebook, dan satu ketika saya berjumpa dengan beliau di Pesta Buku Antarabangsa. Saya ada hadiah special untuk Ustazah. Kita kena jumpa, sembanglah pasal hal-hal buku ni. Jadi rupanya yang special tu adalah buku yang bertanda tangan oleh Prof sendiri, tulis Ustazah Zai pula tahu, jangan main-main. Dia bukan Muzayyanah Abdullah. Ustazah Zai ni hanya orang-orang yang betul-betul saya rasa dah macam adik-beradik, kawan-kawan rapat kan. Jadi bertanda tangan pada 9 hari bulan 6 tahun 2022. Jadi saya rasa sangat bertuah. Dan bab yang paling indah adalah bab yang ketiga, cerita tentang subhanallah. Saya baca lagi dalam kereta tadi, wanita bernama isteri. Sebab yang serve tadi tu adalah isteri beliau. Jadi Masya Allah betapa seorang lelaki ini memuliakan wanita yang berada di sisinya. Dan bila asyik tanya, Prof sendiri yang WhatsApp Ustazah ni, boleh tak datang tarikh sekian? Saya kata macam ruginya kalau saya tolak. Tapi saya bagi tarikh lain, tarikh hari ni lah. Dan bila Prof WhatsApp lagi tanya tajuk apa, saya sebenarnya minta maaf, paling saya rimas sebenarnya adalah orang tanya nak cakap tajuk apa. Sebab memang saya tak tahu nak bagi tajuk apa dah. Sejujurnya bila jajan tu Ustazah masjid duk tanya nak buat poster ni tajuk apa. Aku letak je lah tajuk apa-apa je kalau mereka tak letak. Sebab dulu guru penulisan saya bagi tahu, bagi seorang penulis nak menulis setebal ini mungkin tak berapa sukar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagi orang bertakwa mudah-mudahan Allah berikan ilham yang terbaik kan. Kalau dia seorang hamba yang fujur, yang menderhaka kepada Allah, maka Allah juga akan ilhamkan kepada benda yang tak baik. Jadi semoga para penulis Malaysia tanah air khususnya nak menulis setebal ini tak susah mana pun kalau Allah beri ilham yang baik. Tapi untuk cari tajuk tu sangat sukar. Kan macam mana bila sekali dibaca tajuk orang boleh nampak seluruh isi. Dan bila karya terakhir saya kata kenapa Prof tulis tajuk macam ni? Kita rasa macam nak marah, kenapa? Sebab kita sangat rindu penulisan-penulisan. Jadi bila kita baca, kita tahu apa matlamat. Kaki masih berpijak di dunia tetapi fikrah dah sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. So apa sahaja yang dicakapkan, yang diperbuat, subhanallah, kitalah manusia yang paling rugi kalau hidup pagi tadi buka mata tak ada syukur. Allah nak aku hidup ni. Sebab kita pernah mendengar banyak kali orang dalam tidurnya tiba-tiba mati, tidur selama-lamanya. Orang dalam sihatnya mati, orang dalam mudanya mati. Kerana mati ini tidaklah bersyarat sakit. Seperti Prof minta maaf, saya pernah mendengar berita Prof sedang kritikal nazak. Saya berada di Madinah ketika itu. Saya ajak seluruh jemaah, jom kita sama-sama doakan. Jangan kehilangan orang yang memberi manfaat kepada ummah seperti ini seawal ini. Jadi Masya Allah sangat terkejut. Prof sehat, mudah-mudahan terus sehat, insya Allah, amin. Dan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila ditanya tajuk, dan tajuk kitab ni ada atas meja saya ketika itu. Jadi saya pun jawablah, wanita dambaan syurga lah Prof. Dan hari ini agak-agak pukul berapa habis kalau nak habiskan kitab setebal ni. Are you ready?
Okey, jadi diberitahu pukul 11 ya Ustazah ataupun lewat-lewat 11 suku. Sahaja je bawa, nak menunjuk cara. Bukan nak menunjuk tapi nak menunjuk cara dengan wanita dambaan syurga ni. Yang pertama, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'. Kalau saya baca satu kalimah ini, apa yang paling kita faham sekali? Saya ulang. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'. Apa yang paling kita faham? Oh, paling faham sekali jannah lah, sudah pasti. Kemudian arba' 4. Okey, jadi 4 perempuan ini disebutkan dalam hadis ni. Sudah pasti semua kita tahu dah. Maryam binti Imran wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah binti Khuwailid wa Asiyah. Masya-Allah. 4 wanita ni semua kita orang perempuan kena selalu bermain dalam kepala kita. Nabi yang sebut, Nabi yang sebut, Nabi yang sebut. So apa istimewanya 4 wanita ni? Penghulu wanita ahli syurga ada 4 orang, penghulunya. Macam mana kita nak duduk dalam satu kampung aman, damai, harmoni kalau kita tak diperkenalkan dengan ini ketua kampung dia. Nak masuk dalam kampung ni, kan? Kalau filem Piramli dulu ditunjukkan apa penghulu-penghulu lah. Sekarang ni kalau duduk satu kondo, kena juga saya percaya macam mana pengerusi, ahli jawatan kuasa surau boleh bagi ni program-program macam ni kat sini. Something yang kita kena belajar. Okay? Jadi kalau akhlaknya betul, Masya Allah, Tabarakallah, pasti semua orang akan menjadi selesa dengan kita. Dan Nabi yang mulia menyebutkan 4 orang ini. Mana nama Aisyah radhiyallahu anha? Tak penting ke? Bukan maksud menghina yang lainnya, tidak. Tetapi kita nak utamakan yang 4 ini sebagai penghulu, mesti ada sebab. Sebab mewakili semua kita para muslimah yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kalau kita sebut tentang Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, yang lahirnya Nabi Isa itu tanpa seorang ayah pun. Bila Maryam merasakan dapat satu wahyu daripada Allah, ibaratnya sahabat-sahabat rahmat Allah memberitahunya bakal melahirkan seorang Nabi yang ada dalam perutnya sedang bergerak. Roh itu dihidupkan oleh Allah tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. First, Maryam tak pernahnya rasa kalau dirinya difitnah, rosak aku, bahaya aku, malu aku. Tapi kalau aku tak betulkan ni, tak membetulkan keadaan, apa pandangan seluruh manusia ketika itu kepada agama Allah? Jadi selalulah risau, apa nasib agama Allah ni? Apa masa depan yang Islam pastinya yu'la wa la yu'la alaih, tinggi dan sentiasanya berada dalam ketinggian sampailah kepada hari kiamat. Apa sangatlah peranan kita, tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti mewajibkan diri untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau aku yang dihina, kalau aku yang difitnah masih tak mengapa lagi, tapi kalau agama Allah ni dihina, difitnah, so kita kena mempertahankan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini yang dilakukan oleh Maryam. Meneruskan kehidupan dengan fitnah. Konon daripada kecil dulu dihantar duduk ke mihrab, tak bercampur dengan mana-mana maksiat, tetapi akhirnya mengandung anak luar nikah. Paling perit tuduhan bagi seorang wanita. Tetapi Allah boleh buat, nak membersihkan nama seorang wanita suci. Jadi para muslimah yang insya-Allah mukminah, bakal-bakal ahli jannah, subhanallah, yakin. Orang kata apa pun kat kita, kita kena jelas matlamat kita untuk apa? Redanya Allah. Allah suka tak aku buat macam ni? Aku kacau siapa dalam hidup ni? Kalau kita buat sesuatu, jelas matlamat kita untuk mencapai redanya Allah yang pengakhirannya adalah jannah. Kita tahu bahawa dunia ni penuh dengan keluh kesah, penuh dengan ujian. Mati kita nanti, kita akan bertemu dengan ujian yang paling besar. Ini katanya Imam Ghazali rahimahullah, melalui pelbagai fasa ujian dalam hidup. Kita kata itu ujian yang kecil, kerana akhirnya kita masih ditolong oleh adik-beradik, orang tua, jiran tetangga, kawan-kawan baik. Aku nak tolong kau, tukang hantar kau pergi hospital. Aku nak tolong kau walaupun suami meninggal, anak-anak yang seorang aku tanggung pelajaran, seorang aku tanggung. Akan datang pertolongan. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita diazab, terhina di dalam neraka Allah, kita menjerit meminta tolong, hanya satu yang kita terpekik terlolong. Matikan aku ya Allah. Matikan aku ya Allah. Kita tak sanggup nak minta mati di dunia.
Tetapi di neraka ramai orang minta mati hanya kerana tak sanggup nak menyambung keluh kesah. Diazab dengan begitu perit. Rupanya kalau minta hidup pun tak ada lain, nak minta untuk dapat peluang bersedekah. Muslimat dirahmati Allah. Kenapa saya kaitkan dengan wanita yang pertama ini, Sayyidatuna Maryam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri wanita yang paling besar ujian sebenarnya adalah pujian. Dan dalam pujian-pujian ini selalu terkandung fitnah. Jadi jangan syok sangat dengan puji-pujian. Banyakkan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata aku hebat, orang kata aku cantik, orang kata aku punya segala-galanya, kalau Allah nak ambil sekejap sahaja. Jadi Masya Allah, terima keadaan itu. Sebab kita hamba, suka-sukanya Allah. Allah nak beri pinjam apa, bentuk apa, berapa lama, semuanya Allah. Bukan ikut suka-sukanya kita. Jadi Maryam telah membuktikan kepada kita, lalui sahaja hidup ini. Dan Allah bela hidup Sayyidatuna Maryam, Masya Allah, dengan anak sekecil Isa ketika itu boleh bercakap. Bagi kita mustahil, tapi kun fayakunnya Allah ni luar biasa. Kita bukan Maryam. Tetapi muslimat, ikhlaslah menjadi hamba Allah yang sedang diuji. Serahkan bulat-bulat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, bahkan Allah Maha mendengar apa yang terdetik dalam hati kita. Harinya pasti tiba di waktu yang paling tepat dan berkat. Allah sangat mendengar rintihan hati kita. Dan percayalah, kalau bukan di sini, di tempat yang abadan abada yang dijanjikan Allah, mudah-mudahan itulah syurga. Berpindah kepada wanita kedua, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai lelaki-lelaki Madinah yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kaya, hebat, yang cemerlang, minta kepada Rasulullah untuk memperistrikan Fatimah. Tetapi siapa pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah lelaki yang tidak bernama sangat, miskin. Tetapi kalau ditanya selepas Rasulullah, akhlak Rasulullah ini pindah kepada siapa? Bahasa mudah kita nak faham, sebiji ditiru oleh Sayyidina Ali. Masya Allah, ketika Abu Bakar As-Siddiq wafatnya, Rasulullah bertemu kepada puteri kesayangan Sayyidatuna Aisyah. Apa lagi yang Rasulullah buat yang aku tak buat, wahai Aisyah? Seorang anak kepada Abu Bakar, seorang isteri yang merapati baginda Nabi SAW. Tak ada apa lagi, wahai ayah, semua tiru dah. Tapi seremeh-remeh sekecil-kecil perkara cerita tentang seorang Yahudi buta yang disuap hari-hari oleh baginda Nabi SAW dengan penuh kelembutan. Bila ditiru oleh Abu Bakar sebagai usaha terakhir untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW, apa kata si Yahudi lelaki buta itu? Engkau bukan orang biasa. Kalau orang yang biasa tu menyantuni aku dengan penuh kelembutan, roti di kopek kecil-kecil, baru disuapkan ke mulut orang yang sudah tidak ada gigi, kau bukan orang biasa. Sambil menyuapkan, memuntahkan lahar kebencian kepada manusia bernama Muhammad. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, apa yang kita nak sebutkan, tak pernah Rasulullah ini tidak dicemburui oleh para sahabat dari segi akhlak. Kalau akulah duduk tempat Rasulullah, sambil disuap, sambil mengeji, kau tahu tak ada seorang lelaki yang durjana ni? Sudah pastilah kalau ada susu, kalau ada roti, kita balingkan kat muka orang yang tak reti berterima kasih tu. Tapi rupa-rupanya Abu Bakar belajar sesuatu. Masya Allah, indahnya akhlak Nabi SAW. Jadi Fatimah diperistrikan oleh Sayyidina Ali, bukan lelaki kaya yang mana menanggung kehidupan sukar sebagai seorang isteri. Penat, ibu-ibu dirahmati Allah, kita penat menjadi isteri. Kita penat menjadi ibu. Itu juga Fatimah pernah luahkan kepada Rasulullah SAW. Ketika masih sibuk di luar rumah, akhirnya Sayyidatuna Aisyah kata, cerita kat akulah, nanti Rasulullah balik aku pergi sampaikan kat Rasulullah. Akhlak Nabi SAW. Oh, tadi Aisyah datang dengan hajat. Tak apa, walaupun aku penat, pergi rumah Fatimah Az-Zahra. Bukan pembantu yang diberi, tetapi adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita sakit, rasa terkeji, penat, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tapi diajar untuk menjulang nama, memuja-muja Tuhannya, itulah Allah. Sebab besar mana masalah kita, penat mana, lelah mana kita, bila sudah benar-benar lillah, hilang segala lelah. Itu yang kita selalu nak patri dalam minda kita. Kalau aku masih merasa lelah ni, betul ke yang aku buat ni untuk Allah, kerana Allah, demi Allah?
Rupanya penatnya kita kerana tidak mendapat pujian setelah kita habis bertungkus lumus. Tak ada seorang pun puji. Letihnya kita, merajuknya kita kerana apa yang kita buat tu orang tak puji, bahkan orang keji. Maka kita left group. Ternyata kita bukan lagi lillah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab tu seorang wanita berilmu tak perlu menulis di media sosial pun, tak perlu meluahkan ke sana sini pun. Cukuplah dia scan hati dia sendiri, aku ni ikhlas ke tidak ni. Sebab kita cerita tentang wanita dambaan syurga. Fatimah terus terima dengan zikir itu, menjadi isteri yang terbaik, menjadi anak yang terbaik. Contohnya depan mata kita. Jadi kalau kita kata dulu saya kaya ustazah, bila dapat suami lelaki tak guna macam ni, terus saya miskin, auto miskin. Kan sahabat? Semua harta saya jadi suami yang tak guna tu lah jadikan modal perniagaan, akhirnya bankrupt, habis saya pula menanggung hutang. Cerita ni dah keluar masuk kot telinga kanan, telinga kiri ustazah. Sahabat-sahabat, akhirnya ustazah temui orang yang istiqamah dalam majlis ilmu, dia berdiri gagah, terus melangkah. Akhirnya Allah tunjukkan jalan. Ya, dia sakit kat dunia, tapi dia mengharapkan redanya Allah yang berbalas jannah. Ramai-ramai ni kalau Prof tak tahu, sahabat-sahabat rahmat Allah, kita sebenarnya bersahabat dalam page Ustazah Muzayyanah. PKP mengajar saya untuk buka kitab La Tahzan karangan Dr. Aida Al-Qarni. Rasa macam tak aci baca seorang-seorang kan, layan sedih seorang-seorang, tak boleh keluar rumah, pandang kereta, tak boleh bergerak kan, tak boleh balik kampung kan. Jadi baca tu depan handphone, walaupun asalnya memang tengok muka sendiri pun Allah kelakarnya lah, tak suka. Tapi sebab nak sampai, kita tak boleh keluar rumah, kita online kan. Masya Allah. Inilah hakikat yang semalam saya balik daripada Melaka, masuk Johor, singgah Singapura. Semua bila jumpa ustazah, saya pun sahabat La Tahzan. Ustazah, saya sahabat La Tahzan. Sebab tak ada pendaftaran, bayaran apa-apa. Tapi siapa yang istiqamah mendengar, anda yang rasa. Saya banyak belajar daripada para wanita ini. Subhanallah. Di Singapura pun terima kasih ustazah. Sekarang saya bangun je pukul 4 pagi, saya mesti mandi air sejuk. Saya tak apa kena-mengena nak cerita air sejuk dengan saya ni. Ustazah ingat tak, ustazah pernah cerita dekat kuliah, jangan mandi air panas kalau pagi, lawan kan. Air sejuk. Alamak, aku ustazah ke dia ustazah? Gitulah sahabat rahmat Allah. Dan akhirnya ustazah mujahadah tu saya dapat buat. Sekarang terima kasih ustazah, nak bisik kat ustazah, nak bisik dekat telinga. Saya tak pernah tinggal tahajud untuk 2 tahun, masuk 3 tahun. Kat mana datang kekuatan? Ustazah, kita bercakap dengan Allah dalam tahajud. Kita rasa dipandang Allah, kita rasa disayang Allah. Lazatnya, nikmatnya tahajud. Terima kasih ustazah, tak pernah tinggal lagi masuk tahun ketiga. Anda rasa saya mendengar cerita itu, pengalaman itu, agak-agaknya rasa macam mana? Sebab dia kata dia dengar daripada ustazah. Aku ni dah buat betul ke belum ni? Rasa malu dengan Allah muslimat. Sebab itu tadi sempat sahabat-sahabat yang dalam lift dengan ustazah, sesungguhnya orang yang kita jumpa, dijumpakan oleh Allah, dia baik ke dia tak baik ke, semua aturan Allah. Walaupun dia tu menguji kesabaran kita. Geramnya aku pandang dia ni besar kecil rasa nak telan. Tapi sebenarnya Allah sedang menguji sabar kita. Tak pernah ada yang sia-sia. Fatimah Az-Zahra didatangi oleh orang yang memang pernah serumah dengan ayahnya sendiri. Apa yang Sayyidina Ali tak tengok dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam musafir yang dibawanya adalah Sayyidina Ali. Sebab tu isteri salihah seperti Aisyah, bila ditanya tentang urusan-urusan ibadah fiqh yang di luar dalam waktu permusafiran, walaupun beliau ini adalah gedung ilmu, khazanah ilmu. Wahai Aisyah, aku nak tanya ni bab menyapu khuf ni bagaimana? Aisyah kata, aku jarang bermusafir dengan Rasulullah. Pergi jumpa Sayyidina Ali. Ali boleh cerita sebiji tentang menyapu khuf, contoh. Jadi maknanya tak tunjuk pandai walaupun duduk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tak tahu benda tu. Jadi Sayyidina Ali tahu menyampaikan benda yang hanya benar. Ini adab ataupun akhlak sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah yang jarang kita jumpa hari ini. Semua nak jadi orang yang pertama. Orang pertama menyampaikan walaupun cerita itu entah benar entah tidak. Wanita ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada wanita-wanita yang kaya, bahkan dia iktiraf super kaya di hadapan saya hari ini, dari mana datangnya kekayaan itu? Adakah kekayaan kita lebih kaya daripada Khadijah? 1/3 kekayaan bumi Mekah
adalah miliknya seorang bangsawan hartawan yang bernama Khadijah Al-Kubra. Masya Allah, ketika orang tidak dihantar bersekolah secara formal sebagai anak perempuan, tapi Khadijah oleh ayahnya Khuwailid telah dihantar ke sekolah-sekolah perniagaan. Kalau kita lah sekarang ni. Jadi ilmu bisnesnya luar biasa. Jadi businesswoman yang hebat-hebat kita memang kena belajar daripada Khadijah. Tapi menghadiri conference itu dan ini, mesyuarat bertemu dengan orang-orang lelaki businessman yang hebat, tak pernah menjual maruah dirinya. Kerana Khadijah Al-Kubra Masya Allah sangat menjaga peribadinya. Pernah menjadi balu, pernah menjadi janda. Tetapi setelah berkahwin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hilangkan, tidak ada title janda yang hina di sisi Allah. Tidak ada title balu yang hina di sisi Allah. Dunia hari ini saja kata, sejak saya jadi janda ustazah, orang kata saya macam-macam. Tak angkat maruah dirimu. Tetap menjadi hamba Allah yang mentaati Allah, ikut apa yang Rasulullah ajar, pasti kita dimuliakan Allah. Bila redanya Allah datang, tanpa kita sedar, reda seluruh makhluk akan datang. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ketika puncak kekayaan dipegang oleh Khadijah, dia tak nampak lain nak menolong kerja dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada pengakhiran hayat, ya Rasulullah, selepas kematianku, andai tulang belulangku boleh dijual, disatukan, dijual untuk dijadikan jambatan kepada kerja dakwahmu, lakukan ya Rasulullah. Sebab tu hartanya yang begitu banyak, nak beli kain kafannya pun tak mampu. Dibentangkan dengan kemuliaan serban Nabi SAW yang mulia. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kita baru tinggi sikit pangkat dan gaji di sisi suami kita, abang duk diam. Rumah ni saya yang bayar. Kereta ni saya punya. Kalau saya mati dulu, jangan bawa bini baru kat kereta ni. Saya hidup balik bang, mau tiba. Sahabat rahmat Allah. Jadi maknanya dah mati pun masih nak bawa cemburu tu, apatah lagi masih hidup. Sebab kita rasa semua ni aku yang punya. Kita tak nampak Allah yang beri kepada aku. Khadijah, kalau Allah nak bagi, Alhamdulillah. Kalau Allah ambil semula, sahabat-sahabat, juga inilah ajaban, ajaibnya orang beriman, kata Nabi SAW. Diberi nikmat, dia bersyukur. Diberi musibah, dia kekal bersabar. Maka Masya Allah, inilah rahsia orang beriman. Seorang lagi, subhanallah, Asia. Berapa ramai wanita-wanita yang datang mengadu pada ustazah. Saya ustazah diuji dengan suami. Suami, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang paling dekat. Baru 2-3 hari lepas, ustazah, saya dah biasa dengan pelbagai ujian, tapi tak ada yang paling sakit kecuali diuji dengan orang yang paling dekat, itulah suami. Faham? Hati saya hancur ustazah. Bila seorang wanita ciri solehahnya terserlah bila ustazah berkawan lama dengan beliau, bila menyebutkan, hati saya hancur ustazah. Ya Allah, engkau kuatkan dia ya Allah. Ini cara engkau meninggikan lagi darjatnya di sisimu ya Allah. Sebab aku tahu satu ujian dia tempuh dengan zikrullah, kuat, hebat. Tapi bila diuji oleh suami sendiri, sahabat-sahabat rahmati Allah, doakan saya ustazah, doakan saya ustazah. Ya, semoga Allah datangkan kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Jadi dia sebut di lisan, tapi suami saya taklah sejahat Fir'aun. Maknanya hari-hari dia dengar kuliah ustazah. Sebab itu yang ustazah sebut, dah tak larat nak dengar masalah orang perempuan mengadu pasal suami. Sebab terlalu banyak. Dulu-dulu ustazah ada banyak masa, kalau dia jiran datang rumah saya, kak, kita pun dengar cerita, lama kak, stop kak, kenapa ustazah? Suami akak tu jiran saya juga kan. Saya sayang dia sebagai jiran, jumpa kat masjid, kalau hidup mati didoakan. Bila saya dengar buruknya ni, saya takut terbengumpat jiran sendiri. Sebab Asiyah kata, duduk dalam istana yang begitu besar, tetapi bersama orang yang tak beriman, Asiyah tidak pernah terpesona dengan istana Fir'aun yang daripada emas permata, tak pernah terpesona. Wanita akhir zaman terlampau obses. Orang cantik nak cantik, orang kurus nak kurus. Contoh sahabat rahmat Allah, macam-macam. Sebut kurus tu tunduklah sikit, jangan pandang ustazah kan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua nak try. Akhirnya stres sebab orang tu makan tu kurus, dia tak kurus-kurus kan, sahabat rahmati Allah. Habis duit saya ustazah. Dulu saya kerja konon nak membantu ekonomi suami saya, nak hantar anak pergi tuition, nak buat sekian-sekian. Tapi akhirnya makin dijumpai betapa suami tu tak bertanggungjawab. Duit tuition anak tak hantar. Habis tu dulu akak kerja untuk apa sebenarnya?
nak bantu suami. Anak saya kalau harapkan gaji suami tak pergi tuition lah ustazah, tak dapatlah straight A dalam periksa dia. Bukan akak nak bantu ekonomi keluarga, maka akak lah yang tolong bayarkan. Sebab asas suami bagi dah hantar pergi sekolah dah kan, okey je. Tapi anak orang lain tu berjaya sebab hantar tuition. Bergaduh hanya disebabkan bukan benda perlu, tapi benda yang dia berkehendak. Akhirnya duit dia sendiri habis untuk bajunya, duit make upnya setiap bulan, nafsunya. Sahabat-sahabat, kita rakus dengan apa yang sementara di dunia. Sedangkan wanita-wanita yang mendampingi orang-orang hebat, itulah as-sabiqunal awwalun. Tidak pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka hanya fikir nanti lepas mati bagaimana. Yang cantik ni kekal tak? Tak. Sahabat-sahabat dan mata Allah, yang sementara kat dunia ni ikut tak? Tak. Jadi jujur pada diri aku ni sebenarnya cari apa dalam kehidupannya. Akhirnya akan mati. Subhanallah, cuba kita tengok ziarah orang di hospital. Yang kalau kita sebut, di mana-mana saya selalu ingatkan, tolonglah dengan sangat. Kita nampak kenapa ada kantung najis berada di sebelah katil. Dulu kecil-kecil saya tanya, kenapa tak nak berak pun tak tahu. Kan mak kata, tak boleh walaupun sesenang itu, tapi Allah tak bagi. Kan tak ada satu switch yang kita boleh tekan, on, off, sahabat-sahabat. Allah yang pilih. Kalau Allah tarik nikmat tu, sebab tu yang paling kita syukur pagi tadi, mata kita masih boleh melihat kerana ada orang punya mata tapi tak boleh melihat dah. Telinga kita masih boleh mendengar, kaki kita masih boleh berjalan sendiri ke bilik air. Ada kawan kita muda tiba-tiba sakit saraf, lumpuh, mengadu pada ustazah, ya Allah, dalam usia yang muda Allah tarik, Allah cabut nikmat itu. Lalu nikmat apa lagi yang kita tak nak syukuri? Kita pandang kenapa orang tu dapat suami macam ni, kenapa rumah besar, kenapa kereta besar. Itu sahajakah ukuran nikmat bagi kita? Tak. Nikmat ini yang selama-lamanya, yang kita boleh berehat penuh dengan nikmat, tidak ada keluh kesahnya lagi. Maka berterima kasih dengan setiap ujian yang menyebabkan lisan kita sentiasa ya Rabb, yang menyebabkan kita korbankan rehat malam kita untuk kita bersujud kepada Allah, menyungkurkan dahi kita atas lantai sejadah, bergegar arasy Allah diketuk oleh para pencinta tahajud. Meratap bukan menjerit-jerit, tapi dalam hati meminta pada Allah. Suami kita tidak sejahat Fir'aun. Asiyah masih bertahan mempunyai suami seperti Fir'aun. Lalu Allah datangkan pasangan begitu rupanya. Dengan ujian itulah aku bertahajud. Dengan ujian itulah aku kerap beristighfar. Dengan ujian orang yang paling dekat inilah ya Allah, rupa-rupanya aku mengenal apa tanggungjawab aku sebagai seorang wanita Islam. 4. Wanita yang Nabi SAW sebut. Baik. Muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Prof suruh Jaja letak air. Orang berceramah, ustazah punya anak-anak murid di mana pun. Baru ni kat Melaka kan, kita ada daripada Pahang pun datang, Masya Allah. Aminah nama Facebooknya. Orang Kuantan datang sini. Rupanya hikmah suami mengundi di sini. So temankan sekali. Yes, dapat jumpa ustazah besok. Pelik ni orang Pahang boleh datang sini. Hikmah mengundi di Selangor. Tunggu program ustazah sekali. Alhamdulillah. Orang Melaka cukup risau ramai sebab saya jarang datang Melaka. Tiba-tiba MC kata tuang air. Ustazah tu cakap tak berhenti. Kalau saya dah minum air, dia maknanya berhenti. Kecuali saya tersedak ke apa, sahabat rahmat Allah. Dia tak tahulah ya, memang Allah bagi macam itu. PKP juga hikmahnya saya ajak para muslimah untuk mendapatkan 10 pesanan Ustazah Zai. Jadi tadi hadis habis tentang wanita penghulu kita insya-Allah yang akan menuju ke syurga Allah. Mereka tu bukan, kita kena faham kenapa Ustazah letak wanita dambaan syurga kitab setebal ini, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Dia bukan bahasanya, malu nak cakap depan prof bahasa-bahasa macam ni. Bahasa wanita dambaan syurga ni bukan kita yang tergedik-gedik ke syurga itu. Faham tak bahasa menggedik macam mana? Tapi syurga tu yang mendambakan kita. Faham ya muslimat? Masya Allah, just ikut sahaja apa yang Allah nak dalam hidup seorang muslimah, maka syurga yang melambai-lambai terbuka luas pintunya untuk wanita ni, wanita ni, wanita ni. Benarlah kata Nabi SAW, taat Allah, taat Rasul, ikut sahaja taat suami, maka masuklah kamu ke mana-mana pintu syurga Allah. Masuk ikut mana-mana pintu. Kita kalau Ustazah ni lah iftar lunch, Ustazah boleh ikut pintu sana, pintu sini, buatlah macam rumah sendiri. Contoh kan, wah hebatnya kursi yang paling mahal itulah aku nak duduk. Kan sahabat-sahabat,
Tapi kalau kita diberi awak datang hujung sekali tu kan, mentang-mentang aku bukan VIP, tak special, sikit hati menjadi kecil. Tapi kalau silakan ustazah orang pertama ni masuk ke pintu mana yang ustazah nak, wah, Masya Allah. Bahasa Quran dan hadis ni sahabat tidak perlu bombastik, tak perlu melampau-lampau, memuja-muja seorang wanita, pipi pauh dilayang, apa betul ke saya sebut ni? Kan? Apa ni, betis, bunting keladi pula dah, bunting macam-macam. Jadi orang gambarkan ke situ. Sedangkan minta maaf sebut secara jasadnya mungkin tak pernah berzina, tetapi matanya berzina, telinganya berzina, minta maaf. Tak perlu begitu. Bahasa Quran Masya Allah cukup nak cerita tentang handsome-nya Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya menggambarkan wanita-wanita Mesir yang diberikan pisau dan ada mengatakan sebiji apple terpotong jarinya. Bila Yusuf lalu, ini manusia atau malaikat? Faham tak maksud? Kita Masya Allah, manusia ke malaikat? Jadi mesti super handsome Yusuf ni. Orang berbahas lagi, yang Allah tak suruh bahas, dia bahas. Rasa antara Yusuf dengan Muhammad siapa lebih handsome? Allah tak suruh tanya sahabat, tapi itu yang kita sibuk. Sibuk, subhanallah kan. Takkanlah Nabi Yusuf, Muhammad tu kan segala-galanya. Wajahnya ibarat cahaya purnama, bila tersenyum giginya seperti bulan purnama. Kan Muhammad lah sudah pasti. Bincang tu tak habis-habis pukul 4 petang tak zuhur lagi. Sekian dia maklumkan. Jadi kita nak sebut macam mana? Manusia ni selalu tersilap. Sahabat-sahabat, Allah nak kita macam mana, tapi apa yang kita buat dalam kehidupan ni. Maka datanglah al-ulama warathatul anbiya. Yang saya sebut, saya kata Prof. Dr. Muhammad Kamil ini, minta maaf sebut, yang saya pernah dengar berdepan, saya terkagum-kagum. Bukan orang yang daripada darjah 1 pergi sekolah agama macam Ustazah Zai. Tingkatan 1 dihantar ke sekolah menengah agama, sambung buat degree agama, duduk dalam circle agama konon. Saya tersentuh sangat Prof apabila menceritakan tak pandai baca Quran, sahabat rahmat Allah. Sebab saya jumpa manusia macam tu. Umur 78 tahun baru telefon Ustazah, boleh tak datang rumah Acik, ajar Acik baca Quran. Alif tu tegak ke bengkok pun Acik tak kenal. Tapi saya banyak belajar daripada orang seperti ini. Ya Allah, bila dia nak betul-betul mencari engkau, engkau bagi rupanya ya Allah. Saya datang dengan kaki longlai bawa Iqra 1. Boleh ke tidak ya Allah, dah tu macam ni. Tapi masa tu tak sibuk lagi kan sahabat. Engkau saja yang berkehendak ya Allah. Sebab dia betul-betul mahu, maka permudahkan. Belajar Iqra 1, Alif sampai Ya, Iqra 2, Iqra 3, sampai boleh baca Al-Quran merangkak-rangkak. Khatam 2 tahun setengah. Dapat pergi umrah tahun yang kali yang ke-8. Balik umrah di umur 80, masuk 82 kot umur dia ketiga itu. Dia pun jumpa Ustazah, menangis-nangis. Ustazah, pertama kali saya boleh baca Quran depan Kaabah setelah duduk depan atas wheelchair. Sebab saya dah 7 kali pergi umrah tapi saya tak boleh baca Quran depan Kaabah. Kali ni saya nak cerita kat Ustazah, saya punya cita-cita dah tercapai. Saya pergi Mekah, saya boleh baca Quran Ustazah. Tuhan, aku macam mimpi. Ya, daripada Alif tak kenal langsung sahabat-sahabat, tapi dia sangat-sangat nak berhajat, nak mendekat dengan Allah. Malam-malam masa tu tak ada WhatsApp lagi kan. Nanti dia, Ustazah minta maaf ganggu, boleh tak Ustazah buka Iqra muka surat IV 1V. Apa ya Ustazah ni, tapi baris yang ketiga. Okey, saya pun buka lah Iqra 3 muka surat 17 cik. Kenapa? Kalau atas bunyi dia fa, kalau bawah ni macam mana ya Ustazah, nak panjang ke tidak? Tapi huruf sebelah dia tu tak ada baris. Kita pun ya Allah Tuhan, cik ni pukul 11 malam dah kot. InsyaAllah. Sungguh-sungguh saya berjalan kaki ke rumah dia sahabat. Semoga syurgalah tempatnya. Orang yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Jadi saya selalu bercakap, bermuzakarah dengan rakan-rakan pendakwah. Kita ni betul ke sebenarnya? Sepatutnya kita malu dengan Allah bila Allah kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni disuruh untuk menegakkan perkara baik, menyampaikan yang baik, cegah yang mungkar. Kita buat para pendakwah. Baik-baik lalu kita kelihatan baik. Tapi bila kita didatangi, diuji dengan orang yang berbuat maksiat, mungkar depan kita, berani tak kita dengan tegasnya menghalang? Kita menegur dengan penuh hikmah. Oh, kalau aku tegur dia ni, dia tak tumpangkan kereta Mercedes dia pergi masjid tiap-tiap hari ni. Rugi aku. Kita ada kepentingan-kepentingan tertentu, kita tidak jujur dengan Allah.
Sahabat-sahabat, kita banyak malu dengan makhluk berbanding malu dengan Al-Khaliq. Lalu Allah datangkan orang-orang seperti ini dalam hidup kita untuk kamu berfikir, kamu tak malukah dengan Allah? Kamu tak malukah dengan Allah? Selalu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hanya hubungan kita dengan Allah untuk diperkemas. Dengan siapa saja yang Allah datangkan kalau kita benar-benar nak menjadi wanita calon-calon yang didambakan oleh syurga. Lalu sedikit sangat dalam PKP ketika wanita resah, gelisah, sedih, saya kata 10 pesanan Ustazah Zai. Saya sebenarnya target hari ini, pertama nak baca hadis tadi, kedua 10 pesanan Ustazah Zai, ketiga baru saya masuk kitab ni. Jeng jeng jeng. Agak-agaknya okey ke tidak? Dia jadi tamak pelik Baik, yang pertama, ni semua follower saya tahu dah. Bangun awal sebelum subuh, isikan dengan tahajud dan bercakap-cakap dengan Allah dalam keheningan malam. Pernah tak kita buat? Bila kita bangun malam, bukan hanya tahajud, istiqamah Ustazah 2 rakaat. Hey, dah berapa lama dah follow ni? Kalau dah 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, patutnya 2 rakaat ni itu bukan lagi istiqamah. Ditambah lagi. Bahkan kita duduk atas sejadah tu menunggu azan subuh, merasa sangat lazat. Tanpa sedar air mata jatuh. Itulah keheningan malam yang paling betul lah orang sekarang ni sebut healing. Ini healing, hujung minggu je healing. Tapi seminggu Quran pun tak jeling. Sekian. Maka tak jadi apa sahabat dirahmati Allah, tak jadi apa. Kan healing kita ni sebenarnya bila kita dapat bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Jadi jujur pada diri kita, buat tak sahabat-sahabat? Itulah dia tahajud, supaya kita sangat yakin Allah tu dengar apa saja yang kita sampaikan, walaupun hanya di dalam hati. Kedua, izinkan masa siang dengan selitkan sekurang-kurangnya 1 majlis ilmu. Saya tak ada rayuan yang paling besar kepada seluruh para muslimat, tolong cintai majlis ilmu. Walau kita tak faham apa kadang-kadang ustaz tu baca. Ya Allah, ustazah ngantuknya ustazah. Apa benda lah ustaz tu ngajar? Tak apa kak, duduk je. Akak bukan nak faham apa, bukan ambil SPM pun hujung tahun ni tajuk tu tak ada, kak duduk je. Duduk, akak duduk dalam barakah. Duduk, Allah hantarkan malaikat-malaikat yang mencurahkan rahmat. Duduk, seluruh hidupan di laut sedang memohonkan ampun untuk para pencinta ilmu. Duduk, kalau akak mati, confirm mati dalam kebaikan, husnul khatimah. Sebab tempat akak duduk tu mulia, duduk dalam kebaikan. Cemburu tak kita dengan guru kita baru-baru ini yang mati sakarat sedang bertazkirah subuh? Biarlah kalaulah kita contoh didatangkan dengan dia tu nampak je mati baik ustazah, sebenarnya tak baik, saya jiran dia dulu. Contoh, Allah boleh padam cerita buruk itu kerana matinya kelihatan dalam cara baik. Lalu orang semua, ya Allah ustazah mati dalam keadaan baik, ustazah mati dalam keadaan baik. Diuruskan oleh 2 makhluk, jasadnya oleh manusia, rohnya oleh malaikat. Ketika orang di atas tanah ini sedang bercakap-cakap, baiknya cara mati dia ustazah, baiknya cara mati dia. Kita pastikan diri kita sentiasa saban saat berada dalam keadaan baik, supaya bila sakarat itu datang kita masih dalam keadaan baik. Walaupun sebelum ini kita bukan orang baik pun, sebab Allah pandang penghujungnya, pengakhirannya. Ketiga, sahabat-sahabat, solat duha jangan tinggal. Okey, jadi kalau solat duha ni suri rumah lah khususnya jangan tinggal. Saya pesan pada suri rumah. Kenapa? Sebab bukan waktu bekerja. Time suri rumah ni waktu kita. Kan nak masak dulu ke? Ya aku tak solat duha lagi ni. Sahabat-sahabat, ambil masa untuk solat duha. Pergi pasar dululah, balik pasar boleh lagi solat duha. Kita yang tetapkan, kita yang susun atur. Dan bila kita ikut suami bermusafir balik kampung, suami kata abang nak cepat ni, kau tidak lambat nanti meeting ni. Alah bang, saya nak singgah R&R sekejap nak solat duha. Suami kata duha, abang nak cepat ni. Pun jadi gaduh sebab suami tak buat, sahabat. Tapi bila kita faham, Nabi kata saat sihat engkau buat, saat dalam bermukim engkau buat. Bila diuji sakit teringat, aku nak buat ya Allah pergi masjid tapi aku tak boleh dah. Merangkak pun dah tak boleh, aku dah tak larat. Kau sembahyang atas katil tu. Nabi kata Allah pandang macam orang berbuat di masjid dalam jamaah. Subhanallah. Engkau berbuat saat engkau dalam bermukim, apa kata Nabi? Wahai suri rumah yang duduk kat rumah, tiba-tiba kena teman suami. Nak singgah solat duha tak boleh. Tapi teringat, ya Allah ambil tasbih lah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 30. Aku tak boleh solat sunat duha ni. Allah pandang ketika itu kita macam berduha. Dapat pahala duha. Sebab waktu duha tu kita tak ingat lain. Ingat Allah.
Aku gantikan 2 rakaat tu ya Allah. Wanita uzur nak buat tapi tak boleh. Ini apa cer? Apa cer Hujung Ramadan sibuk tanya ustazah, nak ambil pil tahan haid boleh tak ustazah? Rugilah tak dapat menunggu malam Al-Qadr di 10 malam terakhir. Tapi di luar Ramadan apa kita buat? Pergi Mekah, Madinah, mentak-entak kaki. Kalau boleh nak hantuk kepala kat dinding, tak dapat masuk raudah. Allahu Akbar. Tapi masjid, surau yang dicintai oleh Allah dan Rasul, tepi rumah pun kita tak pernah mempersembahkan diri kita di situ. Subhanallah sahabat, di mana kita? Allah tak pernah tinggalkan kita, tapi kita mencintai Allah bermusim. Ikut tempat tertentu. Allah tak pernah tertinggal di Mekah dan Madinah, tapi kita yang selalu meninggalkan Allah. Ambil lagi yang keempat, sentiasa pastikan solat di awal waktu. Muslimat boleh buat sebenarnya. Sebab muslimat tanggungjawabnya bukan memberi nafkah, tetapi menerima nafkah. Kecuali wanita-wanita yang diuji memang kena bekerja, ustazah silakan, tanpa meninggalkan kewajipan-kewajipan ini. Kat pejabat kita pun ada ruang pukul 1 hingga 2 solat sempat, tapi kita utamakan sembang dulu, makan dulu, keluar dulu, pukul 4 petang baru solat zuhur. Di Radio IKIM dan TV Al-Hijrah ustazah tersebut. Sebenarnya tak nak sebut, kalau kat tempat macam ni bolehlah sebut, tapi tersebut nak buat macam mana? Akhirnya ramai wanita yang berzosar setiap hari. Zuhurnya di hujung waktu, tapi dia kata ustazah ni sindir orang je zuhur akhir waktu. Yang kita tiap-tiap hari asar awal waktu tak pernah puji pun dia kata. Rupa-rupanya sebab nak jimatkan, sekali bermakeup cukup, sahabat rahmat Allah. Jadi kadang-kadang kita orang perempuan ni pelik. Dia dah biasa dengar daripada ustazah. Jangan suka sangat solat hujung waktu, sebab dalam kitab 50 ciri munafik memberitahu antara ciri munafik adalah sengaja melewat-lewatkan solat. Dan fawailul lil musallin, celaka ke atas orang sembahyang. Golongan sembahyang ni dicelakakan oleh Allah. Siapa orang-orang yang sahun? Sahabat bertanya, siapa sahun ya Rasulullah? Ta'khirul waqt. Nabi sebut itulah orang yang suka mentakhirkan, sengaja melewat-lewatkan solat. Semoga bukan kita sahabat-sahabat. Solatlah di awal waktu, ia tersangat lazat. Allah mengatur banyak perkara jadi sempat. Tu kita selalu tanya, ustaz, macam mana ustaz boleh sempat dah ceramah, nulis buku lagi, boleh ambil anak kat sekolah lagi? Sebab dia mengawalkan solat. Kita dekat Mekah Madinah rasa tenang, lapang, damai, rasa bahagia, ceria walaupun berasa asak. Kenapa? Sebab kita tunggu waktu. Tak dijerit, dipanggil baru kita mendatangi. Wujudkan suasana ini. Oh, 12.45 dah, mak nak kena ambil wuduk ni. Mak, setengah jam lagi kot. Mak saya dulu. Kau memanglah, mak tak boleh. Mak kena duduk dulu dekat tempat mak ni dengan tasbih mak, kan, baca la ilaha illallah tu je mak tahu. Kau tak apalah ceramah sana sini sibuk. Sembahyang pukul berapa? Ya Allah, Tuhan, malunya. Malu, nyesal aku ya Allah. Aku ingat baru nak duha ke mak, dah 12.45. Mak tengah tunggu zuhur. Subhanallah Tuhan, saya rindu suasana itu. Seorang wanita yang mendakwa tak pernah pergi sekolah, tapi amalnya Masya Allah, tunggu waktu solat. Itulah hikmah bapa saya kata tak payah kerja, duduk rumah, jaga anak-anak. Jadi dia suka tunggu waktu solat. Dia rindu nak dengar azan. Dia rindu nak solat awal waktu. Nampak ciri husnul khatimah. Kita mendambakan, kita nakkan syurga. Tapi apa yang syurga tak suka, itulah yang kita buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang kelima, pakaian bersih dan patuh syariah. Pakaian bersih dan patuh syariah. Fashion apa pun kita nak pakai, bayangkan kalau aku singgah RNR, surau, tak ada telekung, terus boleh solat. Sebab apa? Sebab bersih pakaian kita. Tak mesti mahal, tak mesti cantik, patuh syariah. Kemudian yang keenam, keutamaan hidup adalah Allah dan Rasul dan suami bagi seorang isteri. Kita dah sebut dah tadi. 7, bersih hati dan kekal dengan niat ingin bertemu dengan kesayangan di dalam syurga, walaupun kadang-kadang mereka amat menyakitkan. Sahabat, kadang yang menyakitkan itu pasangan hidup sendiri, anak-anak sendiri, adik-beradik sendiri, tapi rupa-rupanya Allah memang datangkan mereka untuk menguji kita. Jadi jangan ada benci, walau sebesar zarah, jangan ada benci.
Walaupun kita disakiti oleh mereka, jangan ada benci. Muslimat, pagi tadi di TV Al-Hijrah pun itu yang saya sebutkan. Tanya pada diri kita dalam emosi, sayang atau marah. Kita marah orang tu kerana benci, atau kita tak suka perbuatan dia yang melanggar perintah Allah dan Rasul. Kena tegas dalam bab itu. Kadang sayang kita sayang yang melampau sehingga bagi semua kesenangan kepada anak-anak. Akhirnya anak-anak pijak kepada kita. Ada had, sahabat-sahabat rahmat Allah, sebab Rasulullah selembut dan sebaik manusia. Tapi bila perlu tegas, Nabi bercakap dengan lisannya yang mulia. Bahkan Nabi terkadang memaksa dirinya untuk mengangkat senjata. Kerana apa tegas? Kerana tak apa aku disakiti, kata Nabi, jangan engkau memijak-mijak agama Allah. Maksud, jangan sakiti Allah. Sakiti diri Nabi tak apa, jangan sakiti Allah. Bagi pihak kita, jangan sakiti Allah dan Rasul. Ni yang mak suruh ni perintah Allah dan Rasulullah. Kalau setakat mak suruh kau basuh pinggan tadi kau tak nak tolong mak sihat lagi, mak boleh buat lah. Tapi kau tak sembahyang, kau tak tutup aurat ni macam mana? Kan? Alamak, ustazah kata bedak yang kat muka ustazah ni adalah bedak yang ditacap oleh TV Al-Hijrah pagi tadi. Sebab dapat nasi lemak Madinah sedap sangat. Allah, mak tak sempat nak tacap dah pula ni kan. Jajah kata tak apalah ustazah. Ustazah kan macam tu, pergi ajalah. Kalau ikutkan kena 5 kali tacap dah sahabat rahmat Allah kan. Berapa jam ni. Tapi Masya Allah, tabarakallah, bedaknya adalah wuduk. Lipstiknya adalah zikrullah. Percayalah, anda sentiasa cantik bugar. Cantik. Cuma kita tak cukup bersyukur. Pandang cermin, bukankah Allah kata aku ni sebaik-baik ciptaan Allah, manusia. Tapi kenapa mata sepet ya Allah? Di sana kan ada orang yang suka mata sepet, walaupun dia kata mata sepet tak cantik. Tak mengapa. Sebab kita bukan manusia sempurna. Takkan mungkin boleh memuaskan hati semua. Cukup mencambahkan sayang di hati orang. Sebab bila dah sayang, busuk kain koyak pun orang tak nampak. Betul kan sahabat-sahabat mati Allah? Tapi kita lahir sebagai malaikat jadian. Minta maaf sebut. Tapi ada je orang tak suka, tak berkenan. Sebab apa sahabat-sahabat mati Allah? Kita tak boleh paksa dia sayang akan kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun ramai yang tak suka. Bahkan dahsyatnya manusia ini, Allah yang maha sempurna masih, ya Rab, why me? Kenapa aku? Masih lagi tak suka dengan apa yang Allah beri kepada aku. Sedangkan Allah itu maha sempurna. Apatah sangat Muzayyanah Abdullah yang banyak kekurangan kecacatan. Sudah pasti sahabat, kita ini pandang bedaknya adalah wuduk, lipstiknya adalah zikrullah, perhiasannya adalah akhlak yang indah. Perhiasannya adalah akhlak yang indah. Alhamdulillah. Hadis tadi 4 saya dah baca. 10 pesanan Ustazah Zai saya dah baca. Jadi yang tak pernah follow Ustazah sebelum ini, ada 10 pesanan Ustazah Zai. Yang memang follow Ustazah, ya Ustazah dah buat dah, tapi yang ke-7 tu macam berat je. Yang nombor 3 tu macam tak berapa okey je. Kita sentiasa nak belajar dan belajar. Sampailah tarikh kematian kita. Kerana yang bercakap sekarang ni pun bukan orang baik, tapi on the way nak jadi baik sebab cita-citanya nak mati dalam baik. Bila kita bercita-cita nak mati dalam baik, auto datang kebaikan dalam hidup kita. Tapi orang yang tak baik adalah perasan dunia ni akan didiami selama-lamanya. Padahal kita takkan mungkin hidup di sini selama-lamanya. Baik, satu seminar wanita di Johor. Saya berkolaborasi dengan Al-Fadil Ustaz Fahrul Muhammad Joy ketika itu lama sebelum Covid. Jadi kami diberikan buku yang tebal ini. Saya tertarik dengan Wanita Dambaan Syurga tajuknya. Sahabat Ustazah Isfadiah dah guna dalam kuliah-kuliahnya kan. Saya sahabat-sahabat dirahmati Allah bila suka tajuk ni, banyaklah masjid surau minta dalam ceramah, tapi pelbagai versi. Ada saya bawa satu hadis tadi sahaja untuk 1 jam. Ada saya bawa 10 pesanan Ustazah Zai untuk 1 jam. Ada juga hari ini rezekinya saya nak bacakan isi kandungan sahaja. Okey ya? InsyaAllah tak sampai pukul 5 petang. Kita tengok. Bahagian pertama, wanita anugerah Tuhan. Para wanita yang dimuliakan Allah, kalau kita tak berterima kasih kepada diri kita sendiri, yang Allah iktiraf wanita ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala, maknanya cukup ada seorang wanita solehah dalam rumah, cukup ada seorang wanita solehah. Kalau suami yang mendampinginya dengan jodoh yang Allah tetapkan belum soleh,
percayalah satu hari lelaki itu akan hidup dan mati dalam keadaan soleh. Mungkin bukan saat wanita solehah itu hidup di sisinya, tetapi bila sang wanita solehah isteri ini meninggal dunia, kahwin barulah lelaki yang tak berapa soleh tadi tu. Dia melangkah ke masjid, selepas isterinya meninggal dunia, dia akan teringat. Isteri baru kata, syoknya ustazah. Kan ustazah selalu cerita dalam kuliah, orang perempuan ni suka ustazah, nanti saya dapat syurga ke tak? Dalam syurga saya sanding dengan siapa ya ustazah? Kemain soalan dia. Ustazah rasa dengan suami pertama ke suami kedua? Kemain lagi makcik-makcik kan. Kenapa cik? Sebab suami pertama tu kan 30 tahun kahwin, anak doktor, lawyer, tapi tak sembahyang ustazah. Quran pun tak baca, sibuk dengan kerja dia. Tapi itulah anak saya semua baik-baik, alhamdulillah. Suami yang baik, bagi nafkah tak tinggal. Meninggal, imam kat surau saya pula minat kat saya ustazah. Jadi kami pun kahwin di masjid sama-sama, baca Quran sama-sama. Lepas 4 bulan kahwin dia meninggal. Tak sangka ustazah sekejap dia jadi isteri kepada imam tersebut. Oh sorry jap. Ini tandanya suruh berhenti. Jadi sahabat dirahmati Allah, bila disebutkan begitu, saya pun tanya, acik ni confirm syurga ke? Yang duk sibuk nak sanding dalam syurga tadi dengan pertama ke kedua tu. Sebab kita selalu begitu sahabat. Kita jangan fikirkan syurga nerakanya orang. Muhasabah ni tujuannya, aku nanti kalau mati macam mana ya Allah? Kalau ini tindakan aku, ini cara aku berhubung dengan pasangan aku, anak-anak, jiran tetangga, macam mana aku nanti ya Allah? Aku bukan untuk mengakukan diri, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ni bakal menjadi penghuni tanah. Masya Allah, kita nak masuk ke dalam syurga bukan ikut orang lain. Ummati, kata Nabi SAW, kaki kita terpatri atau melangkah pergi ikut Nabi. Ini yang kita tanya. Aku layak ke ikut Nabi dengan selawat yang tak banyak, dengan sunnah Nabi yang aku berkira-kira nak buat? Kalau Nabi panggil aku nanti, aku ke yang akan dipimpin meneguk air dari telaga Kausar? Tanya aku ni nanti syurga ke tidak ya Allah? Sebab tu tak banyak cakap, hanya terus buat. Buat yang Allah suka, yang Nabi suka. Soal terima tak terima syurga atau neraka, mutlak hak Allah. Ikhlaskan hati kita dalam berbuat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan pastikan kita jadi manusia terbaik, kata Nabi SAW, yang memberi manfaat. Supaya apa yang kita buat, andai ada baiknya orang tiru, sahabat-sahabat. Ini yang kita nak sebut. Jadi bila Prof Kamil tadi, ustazah saya buat macam ni, tak lain hanya nak menjadi manusia bermanfaat. Tuhan, aku cemburu dengan orang macam ni. Faham ya muslimat? Tanya apa yang kita boleh buat. Kalau dengan rupa paras, kalau dengan boleh bercakap, kalau dengan boleh menyampaikan ilmu melalui media sosial, apa yang boleh, apa yang tak boleh, kena tanya. Tanya untuk diri aku nanti ke syurga atau ke neraka. Subhanallah. Jadi apa yang kita sebutkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak cari syurga kita sehingga kita menjadi wanita dambaan syurga. Bersyukurlah kita dipilih Allah menjadi wanita. Jadi bila lepas kematian kita pun, baru anak kita nak berubah, baru suami kita tadi jadi baik. Kita kalau tak dipuji, disebut-sebut saat hidupnya, tak mengapa pun muslimat. Sebab bila kita mati, kita akan bertanya, ya Rab, sejuk barzah aku ni daripada mana? Tu suami kau yang dulu kau doa, kau sebut, kau kejut suruh pergi masjid, tak pernah kan? Tapi sekarang dia pimpin isteri baru dia ke masjid. Kau rasa? Ya, sahabat. Dia pimpin isteri baru dia ke masjid. Sama-sama pegang tongkat pula. Kita takkan bangun dari kubur tu. Yang dipimpin isteri baru. Tetapi dia ingat, kalaulah dulu dia tak istiqamah mendoakan aku. Kalaulah dulu dia tak cerita balik majlis ilmu, bang, ustaz kata sembahyang kat masjid ni bang. Aku dengar ke aku tak dengar ke ya Allah? Tuang air ke aku, jatuh atas meja semata-mata nak sampaikan ilmu ke aku ni. Tapi aku tak pernah dengar ya Allah. Zahirnya dia bersama isteri baru, tapi hatinya teringat akan kita. Itu yang menyebabkan barzah kita sejuk, ibu-ibu, anak-anak kita. Pertama kali hantar kita ke perkuburan, baru rasa terngiang-ngiang, mak suruh tutup aurat, mak suruh tutup aurat. Dia takkan masuk ke masjid dan pergi ke kubur dengan hanya selendang ditinggi atas kepala dengan jambul terkeluar. Tak. Dia pasti terkenang-kenang, ya Allah, kan mak dulu suruh tutup aurat, insya-Allah dia akan mulakan pada saat kematian kita. Begitulah anak lelaki kita yang tak pernah ke masjid,
dia usung jenazah kita keluar daripada masjid dengan satu azam, aku tak akan tinggalkan masjid dah lepas ni. Sebab yang tukang jerit, tukang cakap tu dah tak ada dah ya Allah, insya-Allah. Dan kita mendapat sahamnya setiap kali dia melangkah ke tempat yang baik itu. Percayalah ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi ada seorang wanita solehah, dia akan menumbuh suami soleh, menumbuhkan anak-anak soleh dan solehah. Mungkin bukan hari ini tapi nanti sampai tarikh dia dipertemukan dengan Allah. Amin. Okay? Kalau dapat menantu solehah, soleh, anak-anak soleh, solehah, itu sudah terbaik impian dan doa semua kita. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, tolong jangan pandang bila Prof Kamil kata, nak saya nak disuruh jadi chef pula ustazah kan. Saya kata aku selalu ceramah bab ni ya Allah, kan? Sebab apa? Yang penting chef yang bertakwa. Subhanallah, sahabat dirahmati Allah, kita cemburu. Bayangkan kalau semua ibu yang ada kat sini, aku nak anak aku jadi ustaz, hafizah. 20 tahun akan datang, ustaz sakit jumpa siapa? Semua doktor pupus dah tak ada. Sebab tu hukum dia fardu kifayah. Jadi chef tak pernah salah, jadi doktor tak pernah salah, jadi lawyer tak pernah salah. Pastikan mereka tetap tunduk kepada Allah. Wahai ibu ayah sekalian, amin. Bahagian kedua, taharah wanita, cara wanita bersuci. Minta maaf, pelajarilah fiqh wanita, cara kita bersuci. Minta maaf, sama ada ikut jalan depan atau jalan belakang, hadas kecil, hadas besar. Nak berwuduk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa kita berwuduk dah, tapi bila berwuduk air tak sampai ke kulit muka, lengan baju kita ketat tak sampai ke siku, airnya tak sampai sayang baju semata, wuduk apa? Sedangkan wuduk ini adalah pintu gerbang kepada solat yang sempurna. Macam mana nak dapat solat yang khusyuk, yang sempurna kalau wuduknya tidak sempurna? Perhatikan cara bersuci. Kalau tidak, Nabi tak kata ada orang yang dihukum dengan dahsyat di dalam kubur hanya kerana bersucinya tidak sempurna. Bahagian ketiga, wanita dalam ibadah. Solatnya, zakatnya, puasanya, haji dan umrahnya, semua ni diceritakan dalam kitab ini. Maka kita pasti akan jumpa bila kita mencintai ilmu fiqh. Ilmu fiqh, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i tak pernah bergaduh. Bahkan saling mendoakan, saling berkasih sayang. Follower dia yang tak jadi Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i ini pula asyik bergaduh, menandakan ilmunya belum sempurna. Yang ilmu sudah cukup sempurna itu tak pernah bergaduh, bahkan saling meraihkan. Subhanallah, kita yang tak cukup ilmu ni, kita rasa kita seorang saja hebat. Ini salah. Okay, ketika kita banyak menyalahkan orang lain, sebenarnya yang paling salah adalah kita. Bahagian keempat, kecantikan dan perhiasan wanita. Etika pakaian dan tudung dalam Islam. Tudung saja jadi isu sekarang ni. Tenggiri ke, bawal ke? Ya sahabat, macam-macam. Orang suruh labuhkan depan, yang depan tu dipendekkan, belakang labuh sampai jadi tukang sapu jalan. Pelik. Saya pergi umrah, pimpin jemaah. Ustazah, kalau ustazah jual tudung telekong yang macam ni, saya pergi haji dulu 2008, telekongnya masih dipakai lead umrah sekarang ni. Elok, alhamdulillah, tak ada siapa pun tanya saya. Ini telekong fashion bila ni ustazah? Yang penting selesa. Yang penting lengkap menutup aurat. Faham ya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Solekkan dan fashion tak pernah salah. Tapi jangan sampai kita digelar wanita yang bertabarruj melampau-lampau. Bahkan kalau wanita zaman jahiliah dihidupkan, mereka pelik tengok kita berfashion lah ni. Faham maksudnya? Siapa sebenarnya yang jahiliah? Teknologi perubatan moden dan tradisional. Okay? Hatta kita nak masuk spa, kita nak gunting rambut, kita nak berurut, bagaimana cara? Orang perempuan tak pernah ambil kisah. Sedap lah dia tu urut, sedap lah. Dia balik bercerita, abang, jiran kita yang urut kat sayang tadi tu, ini aurat tanpa kita sedar. Jadi sahabat-sahabat, semua ada etika, ada adab-adabnya dalam Islam. Pelajari. Bahagian 5, batas pergaulan wanita. Aurat wanita, bagaimana wanita bekerja di pejabat. Kita bukan boleh suka-suka nak keluar makan, duduk bersama dengan suami orang, berselfie-selfian dengan orang lelaki. Alah ustazah ni dah macam anak saya sendiri. Tak lama lagi saya nak pencen, sebulan setiap hari saya akan selfie dengan dia. Anak saya kan ustazah. Tak ada kerja lain ke kak? Sekian dimaklumkan. Sebab bila berdua yang kita kata tak ada apa-apa, Nabi yang kata ada apa-apa. Apa-apa itu? Faham ke tidak?
Apa-apa itu? Itulah syaitan yang berada di tengah-tengah. Kita kata tak ada apa-apa, tapi iblis sekali, 2, 3 kali masih selamat. Kali keempat, dia cerita hal isteri dia cerita hal suami dia. Akhirnya empati tergadai body, minta maaf. Ini yang banyak berlaku. Bergelak ketawa, hilai ketawa, terbahak-bahak. Sahabat-sahabat rahmat Allah, ada adab. Bukan salah wanita yang bekerja bercampur lelaki perempuan. Ini negara Malaysia. Kita tak duduk di negara yang mengasingkan lelaki dan perempuan. Tapi tolong pisahkan. Kita dengan mereka tak pernah mungkin boleh bersama dalam kebersamaan kita seperti mana kita dengan orang perempuan. Okey? Bahagian yang keenam, wanita dalam rumah tangga. Jaga bermula pertunangan, ibu-ibu. Bertunang bukan lesen halal. Tak pun kau bawa lah, tak lama lagi kan nak jadi bini. Allah, itu pun nak malu-malu. Dah tunang kan? Maknya yang lebih-lebih. Sekian dia maklumkan. Okay? Anaknya malu-malu miau. Belajar universiti sama-sama, tahu. Ustazah, tunang anak akak ni belajar kat Mesir, Ustazah. Sekarang budak Mesir kan tengah cuti. Nak kahwin September ni, ya Allah Ustazah. Akak tak risau dah kalau dia datang solat jemaah bersama-sama. Panjang wiridnya dalam bilik. Bilik siapa kak? Bilik anak saya lah Ustazah. Nanti nak jadi suami isteri juga. Itulah tahap, nak sebut ada prof pula kan. Al-mengongi 100 kali. Faham ya sahabat rahmat Allah? Sebab apa? Mereka belum halal. Mereka belum halal. Okey? Jadi tunggu saat dinikahkan. Semuanya pandang jadi pahala, pegang tangan jadi pahala. Semua jadi ibadah. Sabar. Segerakan, halalkan. InsyaAllah semuanya jadi ibadah. Jadi tolong belajar tentang hal rumah tangga nikmat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua duduk pandang itulah rumah tangga boleh menjadi lubuk pahala bagi seorang wanita. Subhanallah. Salahnya dia kata nak balik makan, Ustazah sedang masak, siap-siap makan dengan kawan pula. Habis tu saya buang dah makanan ni. Kan sahabat, akak masak kerana Allah suka akak menyiapkan hidangan untuk suami, atau akak masak kerana suami akak? Jujur aja kak. Kerana suami lah. Kalau dia kata tak balik, saya tak masak lah Ustazah. Cuba kak minta izin, abang dah tak jadi balik ni, boleh tak saya ajakkan kawan saya datang makan kat rumah? Subhanallah, bahagia bertambah lagi sebab kawan-kawan kata, sedapnya kau masak. Sebenarnya aku order je tadi, ya Allah, tapi tak apalah. Kita nak bagi best kat suami kita, tapi tak payah merajuk dengan suami sebab Allah yang pilihkan kita. Imam Syafi'i syok tahu muslimat cara beri kita faham. Bukan wajib pun orang perempuan masak. Orang perempuan kalau dengar bab, oh ya ke Ustazah? Imam Syafi'i kata, ya ke Ustazah? Tapi Imam Syafi'i sangat mewajibkan orang perempuan layani mengikut apa sukanya suamimu. Kalau dia suka kamu temankan dia outstation, kena. Ustazah, saya tak boleh lah ikut Ustazah Rehlah. Laki saya tu Ustazah, saya nak duduk bawah ketiak dia. Bagus tu kak. Bagus. Kalau suami tak bagi kita bermusafir dengan orang lain kecuali dengan dia, itulah lubuk pahala kak. Saya pun nak merasa juga macam orang lain. Subhanallah sahabat. Semua yang dijodohkan Allah untuk kita sebenarnya kunci syurga kalau kita pandang. Tapi sebab kita tak mensyukuri. Allahu Akbar. Bab ni 1 jam pula nanti cerita. Okey. Kita sambung bahagian 7. Wanita teman setia suami. Teman setia suami. Bila balik dalam bab yang begini, nanti sampai kat kereta ada je orang ikut Ustazah. Ustazah, nyesal saya datang majlis ilmu. Kenapa? Saya bukan ada suami. Saya cerita suami. Allah tak pernah silap mencatur takdir hidup kita, sahabat. Macam tadi kan Allah datangkan Khadijah sebagai penghulu syurga sebab dia pernah jadi janda, pernah jadi balu. Allah datangkan Maryam yang tak pernah dinikahi oleh mana-mana lelaki. Lagi saya tak kahwin, lagi macam-macam fitnah. Maryam ahli syurga, kamu juga boleh. Saya kahwin Ustazah tapi saya tak ada zuriat. Allah beri contoh kepada Sayyidatina Aisyah, tapi tak pernah ada harinya tanpa majlis ilmu. Ke syurgalah Aisyah dengan khazanah ilmu. Masya Allah sahabat-sahabat, semua ada contoh. Tapi kita yang tak cukup mengkaji. Kita sibuk berbangga-bangga mengaji, tetapi kita tidak mengkaji akan Al-Quran itu. Wanita sebagai ibu, hamil sudah pahala. Lahir, kalau bab lahir ni satu hal lagi. Ustazah, betul ke kalau lahir ikut tingkap tak dapat pahala banyak? Kalau lahir ikut pintu pahala banyak? Minta maaf, Prof mungkin tak tahu, tapi follower saya tahu. Aku ni beranak tak pernah ditanya bab pintu ke tingkap. Maksud sahabat, jihadnya seorang wanita kalau dia mati saat bersalin tu dipandang sebagai syahid. Sebab sakit
Sakit, tak ada sakit lebih sakit daripada seorang wanita nak mengeluarkan zuriat dia sendiri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi yang lebih sakit, ramai diakui oleh ibu-ibu bila anak sudah mula bertingkah, baru share duit gaji bulan pertama dengan kita. Ibu tahu apa, ibu senyaplah. Sakitnya Ustazah, dia dah boleh tinggi suara pada saya, dia dah tengking saya Ustazah. Saya rasa sakit beranak dulu tak sakit macam ni Ustazah. Faham? Subhanallah. Wanita sebagai ibu, semoga pahala membesarkan anak, derita jiwa tapi selalu memaafkan. Tolong ya ibu, maafkan anak. Sebab kalau kita tak maafkan anak kita, doa anak kita yang berbunyi Rabbi ghafirli wali walidayya khas untuk kita itu terhijab. Sebab dosanya tak diampunkan Allah selagi kita tidak mengampunkan dia sebagai anak kita. Maka minta Allah lembutkan hati kita. Ya Allah tu anak aku, ya Allah tu lahir daripada rahim aku, ya Allah maafkan anak-anak kita. 9, bertemu dan berpisah kerana Allah. Hari ini kalau baik yang datang depan kita adalah hantaran Allah, yang tak baik juga hantaran Allah. Jom fokus tiru yang baiknya, yang buruk kita tong sampahkan, jangan bawa balik ke rumah. 10, wanita dan kematian. Semua kita pun saat buka mata pagi hari, ini mungkin subuh terakhir aku ya Allah, ini mungkin khidmat terakhir aku pada suami aku ya Allah. Sebab tu bila wanita ada ilmu ni sahabat, semua wanita boleh bertempik, bertengking depan suaminya. Tapi ya Allah, nak merajuk macam dulu zaman muda-muda 3 minggu, sekarang jadi 3 jam pun dah tak selesa. Nak pergi kerja, ya Allah macam mana ni, tak bercakap lagi ni daripada semalam. Bang, tak tahulah kenapa malu sangat nak cakap kat depan. Tapi minta maaf tahu. Kalau abang balik nanti sebagai jenazah, bukan lagi sebagai manusia. Teruk benar isterinya sahabat. Pendeknya dah takut sangat nak merajuk panjang macam dulu. Takut. Sebab apa? Sebab takut itu word yang terakhir. Dalam kisah dakwah Ustazah Zai lebih 20 tahun, tak kurang 5 orang yang menangis sampai sekarang, hatta pergi umrah semata-mata nak nampak muka suami depan Kaabah bertawaf ketika buat upah umrah untuknya. Kenapa teruk sangat sampai macam ni Kak? Saya berdosa dengan suami saya Ustazah. Saya berdosa dengan suami saya. Saya tak sempat minta maaf. Suami saya mati tiba-tiba. Cerita tu buat saya jadi menggigil tubuh. Nampak suami, tak apalah bang, maafkan saya. Maaf je. Bang, kalau saya yang mati reda. Ya bang, reda, penat dah asyik cakap macam tu je kan. Dia tak sabar tengok aku mati je. Maknanya minta reda. Sebab reda Allah melalui reda suami. Terakhir, perlindungan wanita. Wanita terjaga, umat terpelihara. Kita para muslimah, bila kita nampak ada isteri yang disakiti, ada anak-anak perempuan yang dizalimi, cikgu sekolah berapa banyak share cerita dengan saya, anak yang ceria Ustazah tiba-tiba pelik tengok perubahan. Saya panggil dia, peluk dia, cerita dalam surau, rupanya ayah tiri dia meniduri dia setiap malam Ustazah. Rupanya abangnya sendiri mencabul dia setelah sentiasa menonton video lucah. Jadi benda ni berlaku. Mudah-mudahan tidak di rumah kita, tidak di seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tolong prihatin. Sebab tu orang kata jangan sibuk jaga tepi kain orang, tapi betulkan niat. Ya Allah, aku dengar tangis dia malam hari lain macam ni. Besok nak hantar kuih lah, nak tanya anak dia okey ke tak okey. Ya Allah, anak murid aku ni nampak lain macam ni. Kenapa kita hanya sibuk nak menghabiskan silibus pengajian, tetapi kita tak pernah ajak anak murid kita bersembang, bertanya apa keadaan dia. Terkadang Allah datangkan orang yang baik-baik untuk kita nampak. Itu yang saya suka sebut kalimah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi orang takwa, Allah akan ilhamkan kita sentiasa buat baik, sentiasa datang yang baik-baik untuk menjadi manusia paling bermanfaat. Maka wanita dambaan syurga, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang kena mulakan mencari syurga itu. Jangan tunggu syurga datang kepada kita, memang lambat. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dia tak apalah Ustazah, suami dia ustaz kot, boleh ngajar dia yang baik-baik. Dia tak apalah Ustazah, anak dia semuanya anak soleh-soleha. Dia tak apalah Ustazah, orang kaya. Sebenarnya kamu sedang tidak berterima kasih dengan dirimu sendiri. Allah nak kamu hidup, maka jadikan diri kita ini sebagai manusia yang sentiasa berbuat baik dan memberi kebaikan kepada orang lain. Maka menumbuhlah bumi Allah ini dengan seluruh kebaikan yang kita warisi daripada manusia terpaling baik, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun, maaf, okey. Jadi kitab yang tebal ini dah habis saya baca isi kandungannya. Jadi Ustazah jual ke? Tak.
Ustazah suruh kami beli ke tak? Sebab kalau beli letak dalam rak buku sahaja tak dibaca, memang tak ada makna. Sekian dimaklumkan. Okey, jadi sahabat-sahabat, apa sahaja buku yang kita ada, menumbuhlah untuk kita jadikan dia sebagai pengalaman-pengalaman hidup orang lain yang kita tak jumpa di universiti, dan kita jadi baik kerana kita membaca kisah-kisah baik itu. Sekali lagi, ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.